Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat, tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan peluang dan diberikan kesihatan untuk sama-sama kita berada pada rumah Allah SWT, dan kita mengisi dengan pengisian rohani untuk bekalan kita bila mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah sekadar mengisi ruang di antara maghrib dengan isyak, kita nak berkongsi dan berdiskusi dengan perkara yang mana sepatutnya kita ambil berat, sebagaimana yang dibuat oleh para Nabi dan para sahabat bila mana mereka nak menghadapi Ramadan. Dan Ramadan ini, tuan-tuan, bila mana kita sebut dengan kehadiran Ramadan itu, sedar tak sedar perkara yang mungkin menyebabkan kita terlupa mungkin, ataupun kita tak lupa, alhamdulillah, bahawa kita menghampiri kepada kematian. Kita menghampiri kepada Ramadan, dalam masa yang sama kita menghampiri kepada kematian. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa satu perkara yang mana kita lari walau macam mana pun, benda tersebut akan dapat kejar kita, iaitu mati. Dia sama dengan rezeki. Rezeki ni tuan-tuan, kita lari macam mana, Allah Ta'ala tentukan macam tu. Kita buat macam mana, Allah Ta'ala tentukan macam tu akan dapat. Mati kita bila keadaan macam mana, nak ke tak nak, maka dia akan datang juga. Ramadan kita tak boleh sekat. Sebab itu merupakan aturan alam, sunnatullah, yang Allah Ta'ala nak letakkan kita ini merasai satu perkara yang mana umat sebelum ni tak rasa. Sebab itulah bila mana disebutkan dalam Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, difardukan, yakni diwajibkan untuk kamu berpuasa dalam Ramadan sebagaimana umat-umat yang sebelum ini. Maka ulama tafsir kata bahawa umat yang sebelum ini puasa, dan kita pun puasa. Tetapi apa yang melebihkan kita daripada mereka, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, satu bulan yang mana Allah Ta'ala bagi khusus kepada kita untuk kita puasa itu bulan Ramadan dengan digandakan amalan-amalan. Jadi perkara yang pertama, sepanjang kita nak menghadapi dekat kepada Ramadan ini, tak sampai sebulan lagi, kita kena ingat satu perkara yang besar, iaitu kita menghampiri kepada kematian. Maka persiapan kita kepada kematian itu sebenarnya tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Ini sekadar peringatan untuk kita bersama. Maka bila mana menghadapi kepada Ramadan ini, kita tak boleh buat sebagaimana kita hadapi sebagaimana biasa. Sebab Nabi SAW pesan kepada kita, kita kena ada upgrade nilai ibadat dan kualiti ibadat kita. Orang yang mana sama ibadat dia, kehidupan dia hari ini dengan semalam sama, orang tu rugi. Orang yang mana hari ini lebih teruk daripada semalam, orang tersebut orang celaka. Tapi orang yang mana nilai dia, ibadat dia lebih baik hari ini daripada semalam, orang tersebut adalah orang yang beruntung. Sebab tu kita kena upgrade nilai kita. Sebagaimana kalau orang yang bekerja, dia nak upgrade dia punya gaji dia, dia nak upgrade dia punya grade, pangkat dia. Kita nak upgrade kita punya nilai ibadat kita. Sebab tu dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita kena buat checklist.
checklist kehidupan kita dalam sudut ibadah. Kalau makan, contoh, kita makan berapa kali sehari? Cuba kita kira, contoh pagi breakfast, mungkin pukul 10 makan lagi, lepas tu lunch, mungkin petang tu makan pula, ataupun last sekali kita kata dinner 5 kali, yang lapar mungkin 6 kali, 7 kali. Itu makanan untuk fizikal kita. Cuba kita buat checklist, berapa banyak makanan rohani kita, roh kita, yang kita bagi untuk kehidupan kita, yang mana roh itulah yang mana bila mana berpisahnya dengan jasad, jasad kita masuk dalam kubur, itu akan hancur. Tapi roh kita kan tak hancur, melainkan jasad mereka-mereka yang terpilih di sisi Allah SWT. Maka kita kena buat checklist daripada sudut ibadat kita macam mana. Baik, insyaAllah kita sekadar berkongsi macam mana cara kita nak mempersiapkan diri kita sebagaimana yang telah dipesankan oleh para ulama, lebih-lebih lagi yang dibuat oleh Nabi SAW. Moga-moga bertepatan dan Ramadan yang kita hadapi ini, kita nak rasa tuan-tuan, sebagaimana yang dirasai oleh para sahabat, salafus soleh, bila mana berpisahnya dengan Ramadan menangis, bila mana nak hadirnya Ramadan ni berdebar-debar hati. Kita nak rasa seumpama tu. So persiapan dia tu macam mana? Gambarkan tuan-tuan, orang yang mana kita buat contoh macam ni, mak ayah kita ke Mekah tunai haji. Jadi contoh hari ni dia sampai airport. Kita bila mana kita sampai airport, kita tengok apa ni, dia punya mak ayah kita punya kapal terbang tu nombor berapa, land, dia kata land, dah ada mendarat. Masa tu berdebar, bila mana orang turun tu berpusu-pusu keluar dari pintu tu, kita makin berdebar lagi, tak nampak lagi mak ayah kita tu. Bila mana kita nampak mak ayah kita tu datang, makin berdebar, berada depan kita, apa yang kita buat, kita perlu betul lah. Nak rasa Ramadan seumpama tu macam mana? Sebagaimana yang para sahabat boleh menangis, sebagaimana ulama salafus salih boleh menangis dengan pembagian Ramadan, dan bila mana nak hadirnya Ramadan itu, mereka rasa seumpama benda tersebut satu benda yang besar, kekasihan datang. Kita sekarang nak rasa umpama kekasih kita nak datang. Suatulah Nabi Sayyidatina Aisyah, mara'aituhu sallallahu alaihi wasallam akthar siyaman minhu fi Rajab. Aku tak tengok Nabi SAW yang puasa banyak melainkan Ramadan, melainkan bulan Rajab. Tolak Ramadan, bulan yang Nabi puasa itu banyak bulan Syaban. Seumpama hampir keseluruhan Syaban tu Nabi berpuasa. Sebab apa? Persiapan untuk menghadirkan diri kepada bulan Ramadan. Sebab itulah biasa doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kepada kami ini sepenuh berada dalam Rajab, bulan Sya'ban, dan tolong sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Contoh yang pertama, nak menghadirkan diri kita dalam Ramadan, kita nak menghampirkan diri kita pada Ramadan. Dan bila mana dekat dengan Ramadan ini, nombor satu niat. Betulkan niat, betulkan niat kita. Niat kita tu kita kena jaga. Sebab tu bila mana Ramadan datang ni, kadang-kadang minda kita ni tak stabil. Fikir penat nak kerja sebab puasa dan sebagainya. Tapi bila mana niat tu betul, insya-Allah Allah Taala betulkan. Jadi kita betulkan niat kita, ikhlaskan diri kita, aku nak hadapi Ramadan ini dengan terbaik, dengan cara yang terbaik. Yang tahun lepas sudah baik, ini nak terbaik lagi. Macam mana yang terbaik? Kita akan fikir macam mana nak buat. Nombor satu, betulkan niat. Lepas tu Nabi SAW pesan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala letak hadis yang pertama dalam kitab beliau, itu hadis 40. Mungkin kalangan kita yang belajar hafal dan sebagainya, menceritakan bahawa pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Semua urusan kita ni kena dengan niat. Kita nak buat benda tu kena dengan niat. Kita puasa, sebab itulah puasa ni kadang-kadang kalau betul dengan cara tu, pahala banyak. Tapi kadang-kadang kalau tak betul, tak dapat pahala. Ulama bahaskan di antara jadi adat dengan ibadat. Puasa sebab apa? Nak kurus. Itu kita tak nak. Puasa ni aku nak turun sikit berat badan.
Turun ke tak turun lain cerita. Yang penting niat kita puasa nak dapat redha Allah Ta'ala. Aku niat, aku nak berpuasa, aku nak dapat redha Allah Ta'ala. Cuba kita fikir tuan-tuan, Allah Ta'ala letak dalam Quran, setiap kali Allah Ta'ala nak menggalakkan kita dengan sesuatu amal ibadat, Allah Ta'ala cagarkan dengan syurga. Berapa lama tuan-tuan kita beribadat pada Allah SWT? Kita ukur diri masing-masing, umur masing-masing. Yang bermula daripada kita balik sampai umur sekarang, yang 50, 30, 40, 60 dan 70 dan sebagainya. Sepanjang kita ibadat, takkanlah sepanjang masa syurga itu yang saja kita nampak. Memang Allah Ta'ala letak dalam Quran tuan-tuan, bila mana kita buat amal ibadat, amal soleh, Allah Ta'ala ganjarkan dengan syurga. Nak biar kita rasa menarik dengan syurga tu. Tapi bila mana kita ni sampai peringkat tuan-tuan, kita makin lama ibadat kita, mungkin kita boleh istilahkan dengan matang nilai ibadat kita bukan nak kepada syurga, kita nak redha Allah Ta'ala. Sebab tu lagi bila mana ditanya kepada para ulama amilin yang beramal, ulama yang dekat dengan Allah Ta'ala, dengan amal mereka, amal soleh mereka, bila tanyakan dengan syurga, mereka tak nak syurga. Yang mereka nak adalah redha Allah Ta'ala. Bila mana kita dapat redha Allah Ta'ala, syurga ni otomatik dapat. Seorang anak nak duit dengan ayah dia dapatkan redha daripada ayah dia. Kadang-kadang dia minta RM10, ayah bagi RM15. Sebab apa? Ayah redha. Anak tak minta, ayah bagi. Sebab apa? Ayah redha pada anak. Ketika mana Allah redha kita tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi syurga. Macam mana? Nilaikan ibadat kita selama ni kita buat tu, adakah semata-mata kerana syurga? Tak apa, tak salah. Sebab itu disebutkan dalam Quran. Tapi bila mana sampai peringkat kita ni dah lama ibadat kita, matang ibadat kita naik upgrade, kita nak redha Allah Ta'ala. Sekarang betulkan niat kita, aku puasa kena dapat redha Allah SWT. Sebab tu pahala puasa tuan-tuan, dia tak boleh dinilai. Tak boleh nak dinilaikan dengan bentuk macam mana kita kata, kuantiti macam ni sebagaimana yang para yang malaikat tulis kebajikan orang yang buat macam ni, kejahatan yang buat macam ni. Tapi bila mana dah ketang puasa, Allah Ta'ala kata puasa aku yang balas. Tak tahu nak tulis macam mana. Sebab apa? Nilai puasa itu besar. Betulkan niat kita, aku nak puasa kerana dapat redha Allah SWT. Itu pentingnya niat. Sebab tu dalam hadis yang panjang berkaitan dengan niat itu, panjang hadis dia menceritakan ada satu kisah. Seorang sahabat bernama Safwan. Safwan ini dia berkahwin dengan seorang perempuan. Ada satu riwayat mengatakan Ummul Qais. Jadi bila mana Safwan ini nak kahwin dengan Ummul Qais, masa tu di Mekah. Jadi Ummul Qais kata boleh nak kahwin, tapi dengan syarat kamu kena hijrah sama dengan Rasulullah ke Madinah. Kena pergi Madinah sekali hijrah, tak ada masalah. Jadi berhijrahlah beberapa orang daripada kalangan sahabat, dan salah seorang tu ada ni Safwan. Jadi Safwan ini berhijrah semata-mata nak berkahwin dengan perempuan tadi, sahabiah tadi. Bila mana sampai sana, maka Rasulullah melafazkan hadis tersebut, maka Safwan dapat kahwin dengan perempuan tersebut. Faman hajara ila Allah wa Rasul, siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka pahala dia akan dapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun nak mengawini seorang wanita, maka dia akan dapat apa yang dia nak. Maka puasa kita, apa yang kita nak kurus, kita akan dapat kurus. Pahala macam mana? Memang kita tak dapat. Sama juga kita tuan-tuan, kita kena pesan kepada anak-anak kita, anak-anak kita yang belajar peringkat sekolah, universiti dan sebagainya. Proses sekarang kita ni, proses pendidikan di negara kita exam oriented. Belajar ada peperiksaan kan? Sekolah ada peperiksaan, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pun ada peperiksaan. Bila mana peperiksaan tersebut nak dapat satu benda yang dikatakan sebagai CJ, kita kena pesan kepada anak kita, belajar kerana nak ilmu, bukan semata-mata nak CJ. Kalau belajar kerana nak CJ, Allah bagi CJ, kita bimbang Allah tak bagi ilmu. Tapi once kalau kita niat kita nak ilmu, insya-Allah Allah bagi ilmu dan Allah Ta'ala bagi CJ. Sebab itulah kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita buat contoh bagi seorang pelajar yang BSPM, dia target dia 10A contoh. Tapi bila mana keluar result dapat berapa? 5A. Tapi dia dah study, dah belajar, tuition, buat latihan dan sebagainya. Lepas tu tawakal,
serah pada Allah Ta'ala, doa dan sebagainya, lepas tu dapat result 5A saja, dia rata itu kejayaan sebenar dalam Islam. Tapi kalau dengan 10A ini, bila mana dapat 10A, kata macam mana dapat 10A? Ni sebab usaha aku ni. Tak nampak yang Allah Ta'ala anugerahkan, hanya nampak usaha dia semata-mata. Itu belum lagi kejayaan sebenar di sisi Islam. Sebab itulah kita puasa nak dapat redha Allah Ta'ala. Bila dah mana dapat redha Allah Ta'ala, maka pada masa tersebut kita akan dapat apa yang kita nak di sebalik pada itu. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi. Kalau nak syihat, Allah Ta'ala bagi syihat. Allah Ta'ala nak bagi kurus ke, Allah Ta'ala bagi kurus. Itu terserah. Yang penting redha Allah Ta'ala. Sebab itulah kisah yang masyhur yang biasa kita dengar. Salah seorang daripada tabi'in, walaupun dia sempat hidup zaman Nabi SAW, tapi dia tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Masyhur kisahnya, iaitu Uwais Al-Qarni. Uwais ni tuan-tuan, ingin dia nak jumpa dengan Nabi SAW ini, mendalam sangat keinginan nak jumpa dengan Rasulullah ni, sampai satu ketika ada ruang. Dia tak boleh pergi sebab apa? Jaga mak dia. Jaga mak dia. Sebab apa jaga mak dia? Nak dapat redha mak dia. Islam aja dapat redha daripada mak ayah. Jadi Uwais ni dia jaga anak dia, dia jaga mak dia, dapat redha mak dia. Kita tengok macam mana seorang anak yang dapat redha mak dia. Kita tengok conclusion dia lagi. Bila mana dia ada peluang untuk pergi sana minta izin dengan mak dia, daripada Yaman ke Madinah nak pergi jumpa Rasulullah, sampai di rumah Rasulullah, bagi salam, ketuk pintu, tanya, Rasulullah keluar. Tunggu Rasulullah tak balik. Bila mana Rasulullah tak balik lagi, maka dia kata terpaksa balik sebab mak ada kat rumah, tak boleh tinggal lama, balik. Bila mana Rasulullah SAW balik sampai rumah, dia tanya pada isteri dia, ada seorang yang lelaki yang datang macam ni. Dia dah tahu dah wahyu daripada Allah Ta'ala. Itulah nama dia Uwais. Dan Rasulullah sempat pesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar, bila mana kamu jumpa dengan Uwais, maka minta doa dengan dia, suruh dia doa kepada kamu. Maka bila mana dia balik sana, dia balik sana berkhidmat kepada mak dia redha dia sebagai anak dia, anak yang saleh dan sebagainya. Mak dia nak satu benda yang mana dia tak mampu buat. Untuk masa tu, apa dia? Mak dia nak pergi haji. Mak dia nak tunaikan haji, nak pergi Mekah dengan duit semua tak ada. Macam mana dia nak buat? Dia train diri dia, tuan-tuan. Dia naik bukit. Mengikut satu riwayat, dia naik bukit training tu, dia pikul apa? Lembu. Cuba test pikul lembu, tuan-tuan. Kita tak payah pikul lembu lah. Hari raya korban nak gubahkan lembu 10 orang, mungkin kita dulu yang gubah. Masya Allah. Pikul training. Satu riwayat kata pikul lembu. Sebab apa? Yang penting aku boleh pikul mak aku, bawa pergi haji. Sampai satu ketika kata, mak jom kita pergi Mekah. Macam mana? Saya pikul mak, saya dukung mak. Dukung mak dia, tuan-tuan, sampai di Mekah, buat haji, khidmat kepada mak dia. Lepas tu mak dia kata, Uwais, doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kamu. Apa penyakit dia? Dia penyakit kulit. Setengah daripada ulama kata bahawa Uwais ini penyakit dia seumpama penyakit sopak. Ada putih-putih dan sebagainya di tubuh dia tu. Jadi dia kata, tak apalah mak, doa saya adalah untuk mak saja. Mak dia tahu bahawa dia ni anak yang taat. Mak arahkan kamu untuk doa, tak boleh buat apa. Arah daripada mak, doa. Dia kata, ya Allah, minta sembuhkan doa penyakit aku, tapi minta jangan sembuhkan semua, tinggal sikit. Sebab apa? Sebab bimbang dalam diri aku ni tidak redha dengan apa yang kamu uji kepada aku. Subhanallah. Jadi bila mana sampai satu ketika wafatan Nabi SAW, Sayyidina Umar cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan mengikut daripada ulama kata bahawa Umar kenal macam mana melalui kesan yang mana ada lagi penyakit dia yang tak habis tu, yang Allah Ta'ala tak sembuhkan semua. Sebab apa? Berkat daripada doa dia. Macam mana berkat doa dia? Hasil daripada orang yang mana dapat redha mak dia. Bila mana Sayyidina Umar jumpa dengan Uwais, dia kata, wahai Uwais, minta kamu doakan kepada aku. Apa jawapan daripada dia? Dia kata, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kamu khalifah, kamu sahabat, kamu ahli syurga, aku nak doa kepada kamu. Dia kata, Rasulullah yang suruh aku minta kamu doakan aku. Tengok, nak cerita bahawa doa makbul sebab apa? Dapat redha mak. Bila mana dapat redha mak? Dapat redha Allah. Sebab tu kehidupan kita, tuan-tuan, kita cuba khalis, cucikan diri kita, apa yang kita buat nak dapat redha Allah Ta'ala.
Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, siapa yang mana mencari-cari redha manusia, selama-lamanya takkan jumpa dengan redha Allah Ta'ala. Dan siapa yang mencari redha Allah Ta'ala, maka dia akan dapat. Dalam hadis menceritakan, mafhumnya, siapa yang mencari redha Allah dalam keadaan manusia itu marah kepada dia. Kita nak dapat redha Allah, kita buat dengan benda yang baik, tapi manusia marah, tak setuju dengan kita, maka dia akan dapatkan jalan syurga. Kita nak semata-mata redha Allah semata. Sebab itulah nak dapat Ramadan, nak datang ke Ramadan ini, betulkan niat kita, ya Allah, aku nak puasa, aku nak dapat redha kamu. Sihat tu kamu yang bagi. Tuan-tuan, sakit kita, tuan-tuan, sihat kita, syukur tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita sakit tu, kita terlupa dengan satu benda. Untung orang sakit ni, jangan kata rugi. Orang sakit untung. Aku sakit tak boleh buat ibadat. Jangan fikir macam tu. Siapa yang sakit, Allah buka satu ruang kepada dia, doa dia makbul. Subhanallah. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, menceritakan golongan-golongan yang mana dimakbulkan doa. Salah satunya orang sakit. Suatu masa kita sakit, doa banyak-banyak. Jangan kita bila mana sakit terus nada, ya Allah sembuhkan aku. Doa dulu untuk dapat redha Allah Ta'ala. Ya Allah ampun dosa aku dan sebagainya. Doa untuk orang lain, doa untuk mak ayah kita, ahli keluarga kita. Baru doa biar Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Sekiranya sembuhkan penyakit tersebut menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam, antara Nabi yang diuji dengan sakit lama. Dan sebelum tu Allah Ta'ala uji dengan kekayaan, dengan perniagaannya, dengan kebunnya dan sebagainya. Bila mana sakit, yang diuji sampai peringkat ahli keluarga lagi, yang isteri dia berkhidmat kepada dia bila mana lama sangat putus asa. Ini dalam Quran diceritakan. Pernah Nabi Ayub AS tanya kepada isteri dia, lama mana abang sakit? Abang sakit lama mana? Maka isteri dia kata beberapa tahun. Dia kata, aku malu nak minta dengan Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala sembuhkan penyakit aku, sebab 80 tahun Allah Ta'ala bagi aku duduk dalam keadaan sehat dan kekayaan. Hanya beberapa tahun yang kuasa, tak apalah. Tapi boleh kita tengok tuan-tuan, macam mana Nabi Ayub berdoa. Boleh buka surah Al-Anbiya. Saya lupa ayat berapa, rasanya ayat 80. Ayat 80 tu ke bawah tu ada beberapa doa para Nabi. Antaranya doa Nabi Ayub AS. Wa ayyuba inna rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini berada dalam keadaan sakit dan engkaulah arhamur rahimin, maha pengasih maha penyayang. Dia cerita, dia mengadu. Aduan hamba Allah Ta'ala suka sangat dengar. Mudah-mudahan yang pertama, sekarang kita betulkan niat kita, ya Allah, kalau aku dipanjangkan umur, aku nak jumpa Ramadan ini, aku nak Ramadan ini, aku nak puasa dengan betul, mudah-mudahan aku dapat redha kamu. Kalau mungkinlah inilah puasa yang terakhir kepadaku, jadikan puasa ini adalah sebagai puasa yang terbaik dalam sejarah kehidupan aku sebagai hamba-Mu, ya Allah. Satu. Yang kedua, banyakkan doa. Persiapan kita banyakkan doa. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkati kami dalam Rajab bulan Sya'ban dan juga sampaikan kami dalam Ramadan. Rindunya nak kepada Ramadan. Sebab apa? Dalam Ramadan itu ada banyak dia punya kelebihan-kelebihan. Doa banyak-banyak. Tuan-tuan jangan putus asa dengan doa. Jangan putus asa dengan doa. Kalaulah kita tahu bahawa doa yang Allah Ta'ala tak makbulkan itu, Allah Ta'ala akan timbalkan balik benda tersebut di akhirat. Nescaya kita akan kata, ya Allah, kalau doa yang aku minta dengan kamu ni kamu tak makbul pun, aku redha ya Allah. Sebab apa? Aku yakin dengan apa yang kamu akan bagi di akhirat nanti. Doa kita tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala makbulkan, alhamdulillah. Allah Ta'ala tak makbulkan, alhamdulillah. Cuba tengok doa Nabi SAW. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih, yang mana Nabi doa, Nabi doa kepada musuh Islam yang betul-betul mengancam Islam, orang musyrikin. Allahumma alaika fulan min fulan. Nabi sebut 2-3 orang dan para sahabat dengar. Yang mana Nabi doa khusus untuk Allah Ta'ala laknat kepada musuh Islam ini yang betul-betul mengancam Islam, yang betul-betul menyakitkan umat Islam. Tapi Allah Ta'ala tak makbulkan masa tu. Cuba kita tengok macam mana Nabi dengan Allah. Dalam masuk Mesir,
ranking makhluk yang paling mulia sekali Nabi Muhammad SAW. Malaikat selepas daripada sekalian para Nabi. Kita nak tengok macam mana ranking kedudukan afdal khalq, kelebihan manusia yang ranking mana dulu, yang mana kemudian. Boleh tengok dalam perbahasan ulama dalam kitab-kitab Usuluddin. Nombor 1 Nabi Muhammad SAW. Turun ranking itu adalah Nabi Muhammad. Lepas tu daripada kalangan para nabi yang dikatakan ulul azmi. Lepas tu para rasul. Lepas tu para anbiya, baru malaikat. Bukti kalau kita tengok kisah Isra dengan Mi'raj, kan Nabi naik kepada langit yang ketujuh. Lepas naik kepada yang ketujuh, naik Sidratul Muntaha. Naik Sidratul Muntaha ada satu tempat pula dan naik Mustawa tu. Sidratul Muntaha ni tuan-tuan, muntaha penghujung bagi sekalian para malaikat. Malaikat paling tinggi sekali Sidratul Muntaha. Bila mana naik satu tempat lagi yang dinamakan sebagai Mustawa, naik satu tempat yang dinamakan Mustawa, Nabi tengok Jibril yang daripada rumah dia di Mekah tu, Jibril tak naik. Jika tu Jibril naik sekali, daripada rumah kamu teman dengan aku, takkan nak naik sekali. Apa dia kata? Ya Rasulullah, selangkah aku melangkah aku terbakar. InsyaAllah. Itu Jibril, ketua bagi sekalian para malaikat. Tak boleh naik satu tempat tu. Tapi Nabi naik relax, tak rasa apa. Sebab apa? Itu kemuliaan yang Allah Ta'ala letak pada Nabi. Tapi bila mana Nabi doa dengan doa tersebut, Allah Ta'ala tak makbulkan. Pandai kan? Sebab apa? Allah Ta'ala mengetahui di mana tempat yang baik, di mana tempat yang sepatutnya diletakkan doa tersebut. Maka para sahabat kata macam mana? Kami saksikan bahawa doa yang mana Nabi doakan kepada fulan bin fulan, fulan bin fulan tadi, mereka ini terbunuh dan mati dalam peperangan Badar. Jarak dia jauh. Kita minta tuan-tuan, Allah Ta'ala tak makbulkan, alhamdulillah. Mungkin sampai satu ketika Allah Ta'ala makbulkan. Kalau Allah Ta'ala tak makbulkan di dunia, insya-Allah Allah Ta'ala timbalkan di akhirat nanti. Sebab tu jangan putus dengan doa kita. Jangan putus dengan doa kita. Satu doa yang menarik, Sabi' Al-Bunani. Sabi' Al-Bunani salah seorang daripada ulama salafus salih dan terkenal dengan ulama tasawuf. Sabi' Al-Bunani ni orang yang mana berdoa 50 tahun dalam tahajud dia. Dua benda kita boleh ambil. Nombor 1, 50 tahun tak pernah tinggal tahajud. Subhanallah. Cuba kira tuan-tuan. Jangan bagi tahu orang lain. Saya kira tahajud saya, tuan-tuan kira dengan tahajud tuan-tuan. Dalam setahun berapa banyak kita tahajud? Dan sepanjang hidup kita berapa banyak kita bertahajud? Sabi' Al-Bunani sepanjang 50 tahun tak pernah meninggalkan tahajud. Dan dalam 50 tahun antara doa yang tak pernah dia tinggal, ya Allah, jika sekiranya kamu pernah bagi ruang kepada orang lain untuk beribadat dan untuk sembahyang dalam kubur, bila mana mereka mati, tolong bagi peluang kepada aku untuk sembahyang dalam kubur. Tuan-tuan, kita masuk dalam kubur ni, jangan bayang kubur yang kita tengok bila mana kita letakkan jenazah. Alam kubur adalah alam barzah, alam yang tak sama dengan alam yang kita sekarang ini. Bahkan para nabi dan para anbiya hidup di sisi Allah Ta'ala dalam kubur. Itu hadis Nabi. Dan bila mana kita ini, kita kata dengan Sabi' Bunani itu minta untuk berdoa tu, saya nak cerita bahawa doa dia lama 50 tahun. Satu. Yang kedua, 50 tahun bertahajud. Dua. Yang ketiga, minta untuk sembahyang dalam kubur. Sebab apa? Sebab nikmat je sembahyang. Manis sembahyang tuan-tuan. Kita sembahyang tu kita Allahu Akbar. Kita rasa nikmat bila kita sembahyang. Sebab tu Sabi' Bunani kalau boleh aku nak sembahyang lagi dalam kubur. Sebab apa? Kemanisan. Kita makan dengan satu benda tu manis, sedap, kita nak makan lagi. Tapi sampai satu ketika kenyang. Tapi semayang sampai satu ketika kita makan, kita buat, rasa macam tak puas. Sebab itulah doa, perbanyakkan doa, ya Allah, tolong sampaikan aku dalam bulan Ramadan dan aku boleh beribadat dengan cara yang terbaik. Dua. Yang ketiga, taubat nasuha. Sebelum daripada masuk kepada Ramadan, kita bertaubat tuan-tuan. Dosa ada dua jenis. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Dosa kecil ni banyak sangat-sangat. Dosa kecil, dosa besar ada beberapa yang mana Nabi sebut dalam hadis. Ada hadis yang menceritakan sab'un mubiqat, 7 perkara yang dikatakan sebagai dosa besar yang mencelakakan, syirik pada Allah, menderhakakan kedua ibu bapa, riba, judi, minum arak, banyak lagi. Syekh ulama masyhur Syekh Ibn Hajar, dia mengarang satu kitab Al-Kabair. Dia meletakkan lebih kurang 70 dosa-dosa besar. Boleh baca, telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dosa-dosa besar. Kita tengok tu ada dosa-dosa besar, kita jawabkan. Mudah-mudahan kita terjauh daripada dosa besar. Dosa kecil terlalu banyak.
Tetapi satu ketika dosa kecil ini boleh jadi dosa besar. Itu bimbang. Macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar? Disebut dalam satu kitab, Jawharut Tauhid. Kitab membincangkan berkaitan dengan akidah. Dosa kecil berubah menjadi dosa besar dengan dua syarat. Salah satu daripada dua ini. Yang pertama disebabkan at-takafur. Dia memperbanyakkan. Dosa kecil dia buat lagi tanpa taubat ni, buat lagi. Bila mana banyak yang kecil itu jadi besar. Yang pertama. Atau situasi yang kedua, dosa kecil boleh jadi dosa dengan at-tafakhur. Dia berbangga. Bangga buat dosa kecil. Dia tak buat banyak, dia buat sekali saja, tapi dia berbangga. Macam mana cara berbangga dengan dosa kecil? Zaman sekarang lebih senang, tuan-tuan. Zaman sekarang lebih senang. Sebab apa? Zaman teknologi. Contoh dia buat dengan dosa kecil tu, dia buat dosa kecil tu dia viralkan dalam alam maya, dalam WhatsApp, dalam Facebook, apa lagi, dalam Twitter dia tunjulkan benda tersebut. Apa saja dosa kecil, banyak sangat. Contoh. Seorang lagi dia tengok cantik, tadi aku tengok perempuan dia tengok perempuan tak pakai tudung, contoh, cantik sangat-sangat. Lepas tu dia WhatsApp beritahu orang lain, cerita siapa. Bangga dia tengok dengan orang perempuan cantik tak pakai tudung. Sedangkan itu dosa. Dia sebar-sebarkan lagi benda tersebut. Bila mana sampai kepada peringkat at-tafakhur, kita berbangga, ia akan jadi dosa besar. Maka dosa kecil ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai peringkat Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita ambil sembahyang, gugur bersama dengan titisan air sembahyang tersebut dosa-dosa kecil. Kita berjalan, contoh dalam masjid, tuan-tuan, kita tengok ada sampah, kita ambil, mungkin kita letak dalam poket atau kita buangkan dia. Dosa kecil kita Allah Ta'ala ampun. Kita berjalan ke masjid, ke surau untuk sembahyang, untuk majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Setiap langkah kita, kalau datang dengan kereta motor, putaran tersebut Allah Ta'ala kira. Nak kata baiknya Allah Ta'ala, asbab sayang kepada Nabi Muhammad, senang sangat Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Maka buat kebajikan kita, ampun dosa, terhapus dosa kecil kita. Buat banyak kebajikan, kita sedekah dan sebagainya, pada sedekah dapat, dosa kita akan Allah Ta'ala gugurkan. Kalau dosa besar, nak tak nak, kena dengan taubat nasuha. Berazam kita tak nak buat, kita menyesal dengan perbuatan tersebut, dan kita betul-betul tinggal. 3 syarat. Kita tinggalkan betul-betul, kita berazam tak nak buat, dan kita datang di dalam diri kita an-nadam, Nabi kata, itu menyesal. Cukup dengan syarat. Kita duduk, contoh duduk macam ni tadi. Contoh orang yang mana pernah buat dosa besar, dia duduk dengan datang penyesalan, dia mari dengan 3 syarat tersebut. Dia betul-betul tinggal tak nak buat, aku memang tak nak buat, aku menyesal dengan apa yang buat, aku berazam aku tak nak buat dah benda tersebut. Walaupun duduk dalam keadaan seorang saja, insya-Allah Allah tak nak. Itu dikira sebagai taubat dia, taubat nasuha dia. Kita sempurnakan dengan macam mana? Dengan istighfar. Kita sempurnakan lagi dengan sembahyang taubat. Kita sempurnakan lagi dengan zikir-zikir. Tapi syarat 3 tu dah lengkap, insya-Allah Allah tak nak. Tapi kalau melibatkan dengan manusia, nak tak nak kembalikan. Minta maaf. Kalau barang tersebut ada dengan kita, kembalikan. Kalau ada maaf, kalau ada kesilapan, minta maaf. Sebab tu kehidupan kita, tuan-tuan, sebelum tidur maafkan orang. Sebelum kita tidur minta maaf, kita maafkan semua orang. Sebelum lagi tidur habis semua zikir kita dalam hati ni, atau kita keluarkan mulut, hati senanglah, ya Allah, aku maafkan semua dosa orang yang buat silap dengan aku. Sebab tu orang yang mana ampunkan, maafkan kesilapan orang tu, insya-Allah orang senang nak maafkan dia. Sebab kita bimbang kalau sekiranya kita ini buat dosa, kita tak minta maaf dengan orang, kita ambil barang, kita tak kembalikan, kita berhutang, kita tak bayar kepada dia, bimbang jadi orang muflis. Bukan muflis dunia, muflis akhirat. Sebab tu salah satu daripada taubat yang melibatkan dengan manusia, selesaikan dengan manusia tu. Ada satu ruang, selesaikan manusia. Kalau tak selesai, muflis Nabi kata. Satu hari Nabi tanya pada sahabat, atau turun nama muflis, kalian tahu siapa orang yang muflis? Maka sahabat tanya, sahabat jawab, al-muflisu fina man la mata' wala dirham. Bagi kami ni, orang yang muflis ni orang yang tak ada duit, orang yang tak ada harta. Bagi mereka ni kosong lah, itu orang muflis lah. Kalau kita orang muflis ni orang yang mana ada harta, lepas tu hutang dia banyak,
ambil harta dia, aset dia, dia bayar hutang, ada hutang lagi, atau orang muflis. Itu kita punya definisi. Tapi Nabi SAW kata orang yang muflis, min ummati, daripada kalangan aku, man ya'ti yaumil qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin, bawa pahala semayang, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Dalam masa yang sama, dia menghina, dia menyakitkan hati orang, dia menghina orang lain, menzalimi orang lain. Di akhirat nanti orang tersebut akan tuntut apa yang dibuat di atas muka bumi. Kalau hutang tak bayar, sengaja tak bayar, akan dituntut di akhirat dengan pahala, bukan dengan duit. Semua dikonvert kepada pahala. Orang yang pernah zalim kita, mari tuntut, kita bayar dengan pahala. Sampai satu ketika semua pahala dia tu dah habis. Sebab apa? Ramai sangat orang atas muka bumi yang dia khianati. Maka ada lagi orang yang beratur nak minta nak tebus tadi, maka akan diambil dosa orang tersebut, diletakkan di atas kepala kita. Itulah Nabi kata orang yang muflis. Sebab tu sebelum daripada masuknya Ramadan, taubat. Kita taubat dengan sebetul-betulnya taubat. Senang taubat umat Nabi Muhammad. Kalau taubat umat Nabi yang sebelum ni susah. Antaranya taubat Nabi Musa AS, umat Nabi Musa, melalui pensyariatan yang ada dalam kitab Taurat. Kita boleh baca dalam kisah Nabi Musa yang bermunajat pada Allah Ta'ala. Dia tinggalkan kaum dia kepada Nabi Harun. Dia kata Harun dulu jaga, sebab apa? Allah Ta'ala perintahkan bermunajat kepada Allah selama 40 tahun. Nabi Musa balik, mereka sembah balik sendiri. Marahnya Nabi Musa AS, Subuh balik, ajak balik, ada yang bertaubat. Tetapi taubatnya mereka macam mana? Tak sama dengan kita. Syariat mereka kena duduk dalam satu bilik yang gelap, pegang benda yang tajam, pisau, parang dan sebagainya, lepas tu perbunuhan antara satu sama lain. Dan bila mana Nabi, seumpama kita kata dah buka lampu, tengok balik, Nabi Musa AS menangis. So dia tengok ramai sangat umat yang dimati, tetapi Allah Ta'ala tak menerima taubat mereka. Kita tak sampai tahap tu. Baiknya Allah Ta'ala, penyayangnya Allah Ta'ala, taubat kita senang, cuma nak tak nak saja. Itu yang ketiga, taubat nasuha. Pastikan kita sentiasa duduk dalam keadaan bertaubat. Sebab kita ni hamba yang berdosa. Jangan kira pahala, tuan-tuan. Jangan terlalu mengira kebaikan. Banyakkan kira dosa kita untuk kita bertaubat. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Kalau kita tak cerita, Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala suka sangat dengar hamba dia bercerita, mengadu. Dalam satu hadis, Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala suka mendengar luahan, aduan daripada hamba dia. Bangun malam, ya Allah, aku buat benda ni. Daripada kita cerita pada orang lain, tak ada faedah, tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu bagi nasihat, selesai macam itu saja. Contoh, orang yang bagi motivasi, minta maaf, ini hakikat. Contoh, saya bagi motivasi, orang bagi motivasi kepada saya. Siapa saja yang bagi motivasi itu lama mana tahan. Anak kita yang nak SPM, sebab tu kalau sekolah dia buat motivasi itu kadang-kadang 2-3 kali. Dekat-dekat nak exam pun motivasi balik. Sebab apa? Sebab motivasi yang ada tu akan luntur, lama-lama luntur. Contoh, kita kata tahan 2 minggu atau tahan sebulan, tapi lama-lama dia akan turun, down. Sebab itulah Imam Al-Haris Al-Muhasibi, salah seorang daripada ulama tasawuf, dia kata macam mana? Dia kata motivasi yang terbaik adalah Al-Quran. Motivasi terbaik adalah Al-Quran. Sebab itulah kita rasa lemah macam mana? Buka Quran. Buka Quran. Kita baca Quran dan sebagainya. Dan hasil daripada kita baca Quran itu Allah Ta'ala ampun dosa kita. Taubat. Taubat nasuha. Dengan taubat yang dosa-dosa kecil kita sentiasa hidup dalam keadaan taubat. Sebab kita hamba yang banyak dosa. Zaman sekarang senang tuan-tuan nak dapat dosa. Sebab itulah jangan kita senang viralkan benda-benda yang kita tak tahu. Kita sebarkan, saya minta maaf lah, bagi saya tak kurang setuju lah. Sekarang orang tengah viralkan video, minta maaf lah. Masa mungkin bukan sini, Allah malam kat mana lah. Akad nikah tu, seorang pengantin lelaki silap akad nikah kan. Aku nikahkan kamu, dia jawab sah. Jadi bayangkan berapa ramai, berapa ribu manusia yang mana disebarkan benda tersebut. Ya Allah, tuan bayangkan kalau kita pengantin lelaki itu, mana tak? Subhanallah.
kita membuka keaiban orang lain. Apa hukum buka keaiban? Dosa. Sebab tu jangan sabar main-main. Jangan sabar main-main. Kalau ilmu tak apa. Benda tu sebab memanglah itu sebagai kita kata bahan jenaka. Tapi kita kena faham satu keaiban tu. Satu benda yang kita kata jenaka tapi dapat dosa. Apa dia? Mengumpat. Dia tak sama dengan fitnah. Kalau fitnah, kita cakap sesuatu, contoh saya bagi tahu pasal si ini, si A, dia ada benda-benda macam ni. Hakikatnya tak ada pada diri dia dan dia tak buat. Itu fitnah, dosa. Itu fitnah. Kita bagi tahu benda yang memang dia tak buat, memang tak ada pada diri dia. Kalau mengumpat, kita bagi tahu benda yang memang hakikat dia buat dan berlaku ada pada diri dia, tapi dia tak suka dengar. Contoh kita kata dia tu tempang. Memang hakikat dia tempang, tapi dia tak suka dengar. Itu dah dikategorikan sebagai mengumpat. Melainkan ada beberapa perkara yang ulama kategorikan termasuk daripada mengumpat yang diharuskan. Setengah mengira ada 6. Sebab itulah taubat kalau melibatkan manusia, minta maaf, selesaikan kita. Cuba bayangkan, kalau kita ni ada hutang kereta, ada hutang rumah, ada hutang motosikal, ada hutang loan peribadi, pembiayaan peribadi dan sebagainya. Kan serabut kepala. Akhir bulan masuk gaji nak bayar hutang. Cuba fikir, kita fikir satu ketika, semua hutang kita selesai. Saya jumpa dengan seorang jutawan. Sembang dengan dia. Dia kata cita-cita dia nak jadi jutawan umur 40. Tapi dia kata terlewat lah sikit. Terlewat sikit Ustaz. 2 tahun lewat. Maksudnya umur 40 dia jadi jutawan. Saya kata apa? Macam mana menjadi jutawan ni? Dia bercerita macam ni. Saya kata apa yang abang buat bila nak jadi jutawan? Dia kata nombor 1 saya buat, selesaikan semua hutang. Dia kata Masya Allah, bila mana kita selesaikan hutang kereta, semua hutang habis, dia kata ya Allah, tenang di hidup. Tenang sungguh-sungguh. Bayangkan kita ni tuan-tuan, tidak ada dosa dengan manusia. Tenangnya hidup kita tuan-tuan. Suatu bertaubat kita dengan dosa kita dengan Allah, dan taubat kita dengan dosa dengan manusia. Itu 3. Yang keempat, kenali bulan Ramadan. Kena kenal Ramadan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang keempat, kenali Ramadan. Saya akan berhenti sampai 6. Kita ringkaskan. Yang keempat, kenali bulan Ramadan. Tentang kata kenal tak cinta. Kalau kita tak kenal seseorang tu, macam mana kita nak cinta pada dia? Ramadan ni kita kena kenal dengan melalui hadis Nabi SAW. Nabi cerita dengan ganjaran pahala yang besar. Nabi cerita dengan fadilah-fadilah yang macam ni. Sebab Ramadan ini dia datang dengan bonus. Dia datang tu dengan bonus yang banyak. Kita buat pahala benda sunat, Allah Ta'ala bagi pahala seumpama benda wajib. Itu satu ruang yang susah kita nak dapat. So bila mana Allah Ta'ala bagi satu ruang yang besar tu, kita ambil peluang, perbanyakkan benda sunat. Perbanyakkan benda sunat dalam Ramadan. Sebab tu kena kenal Ramadan. Macam mana bila masuk bulan Ramadan, kita tuan-tuan jangan kita terikat dengan sebagaimana yang dibuat oleh orang yang bukan Islam daripada kalangan sebelah barat utamanya. Dia sambut masuknya hari pukul 12 malam. Kita bukan. Pertukarnya hari bila mana masuknya maghrib. Sekarang ni dah hari Rabu. Dah hari Rabu dah ni. Maghrib dah ni, start maghrib masuk dia hari Rabu. So bila mana kita kata masuknya hari, contoh kita kata hari ni 1 Ramadan dah masuk dah. Okey, kita jangan nak mula bila mana masuknya keesokan hari yang pertama puasa. Ini malam dia kena dah kira dah. Sebab tu kena kenali Ramadan tu. Kenal hari macam mana kira dia tu. Dan bila berakhir Ramadan. Sebab apa? Kita beriman terlepas.
Bila mana kita kenal Ramadan, satu benda yang kita nak, salah satunya selain daripada pahala-pahala yang Allah Ta'ala gandakan, Allah Ta'ala lipat gandakan, iaitu Lailatul Qadar. Kita kena kenal Lailatul Qadar macam mana, kena baca daripada semasa ke semasa, dengan kelebihan. Sebab itulah bila mana dikatakan dengan orang Bani Israel, orang dahulu yang umur dia panjang, sahabat ni dengki, bukan dengki yang haram, dengki yang diharuskan. Sebab apa? Mereka tak boleh ibadat sebagaimana umat yang dahulu, maka dia anugerahkan dengan Lailatul Qadar. Kita nak kenal macam mana. Kita sekarang kadang-kadang kita mencari Lailatul Qadar tu dengan petanda dia. Kata kalau Lailatul Qadar ni malam tu tak sejuk, tak panas. Kita tak sejuk tak panas sebab rumah kita aircon, selesa. Kita nak cari petanda. Kadang-kadang tak perlu cari petanda. Sebab apa? Kita mengejar Ramadan itu, kalau kena dengan cara, insya-Allah confirm kita akan dapat Lailatul Qadar. Confirm kita akan dapat. Cuma perbanyakkan bila mana sampai 10 akhir. Sebab Nabi buat 10 akhir tu lebih ibadat dia. Hakikat yang sebenar di mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Cuma orang yang terpilih ni boleh jumpa. Contoh Imam Nawawi pernah jumpa. Masa umur dia kitaran lebih kurang 7-8 tahun, masih kecil lagi. Imam Nawawi tuan-tuan, orang nak memperlekehkan para ulama, tengok dulu macam mana dia punya manakib, biografi kehidupan mereka tu, yang terjaga daripada benda maksiat, yang hidup dalam keadaan ibadat. Satu hari Imam Nawawi masa dia kecil, dia sedar, dia kejutkan ayah dia. Dia kata, ayah, ayah bangun, cahaya apa yang menerangi rumah kita? Ayah dia bangun kata, tak ada apa, dia gelap macam biasa malam. Ayah kata, ni cerah ni, cerah ni memang umpama cahaya, memang betul-betul cerah. Ayah dia tak tahu, gelap, tak ada apa-apa. Tapi bila mana lama sampai tu baru ayah dia perasan, kebetulan malam tu adalah malam 27 Ramadan. Allah Ta'ala pilih orang yang tertentu. Kita ni kalau tak jumpa dengan tertanda, tak apa, tak ada masalah, teruskan ibadat kita. Sebab kita dah kenal dengan Ramadan. Kita dah tahu macam mana nak ibadat dengan Ramadan, ganjaran pahala, teruskan. Keempat. Kelima, belajar hukum hakam puasa. Belajar tuan-tuan. Sama dengan kita salat. Kita jangan kita kata kita dah solat, aku dah solat ni puluh-puluh tahun dah. Kena belajar lagi. Sebab apa? Cuba tuan-tuan fikir, balik fikir. Aku setakat ni, kita orang umur kita masing-masing. Aku setakat ni, adakah dengan semayang aku ni, start daripada aku takbir sampai salam aku khusyuk? Tak ada lagi. Ketika mana lepas daripada salam, aku rasa nak semayang lagi tak? Adalah jangan-jangan. Masa aku semayang, aku rasa manis tak semayang tu? Kadang-kadang tak, kadang-kadang ya. Kita nak biar sentiasa manis, sentiasa khusyuk. Maksud kita kena belajar mencari nilai di mana kualiti semayang yang dikehendaki dalam Islam yang sebenarnya. Nabi test Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ini sahabat ahli syurga ni. Nabi suruh Umar dengan Abu Bakar semayang. Bila mana dua orang tu semayang jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah kata, sakat tu saja. Maksudnya sahabat perasan tu ada benda yang tak sempurna tu. Semayang lagi, tambah kekhusyukan, baiki balik, semayang lagi. Jumpa dengan Rasulullah, setakat tu saja. Sahabat pergi semayang lagi 2-3 kali. Sebab tu bila mana datang Paulah, sahabat mengaku kalah. Kalau dengan sahabat pun perlu masing lagi belajar, apatah lagi kita yang ta'if tuan-tuan. Belajar hukum hakam berkaitan dengan semayang. Belajar terutamanya nak puasa ni, belajar hukum hakam berkaitan dengan puasa. Macam mana cara puasa. Memang kita buat sebagaimana biasa rutin kita, tapi kita tambah lagi. Kalau buat macam ni batal tak? Kalau macam ni kurang tak pahala? Macam ni makruh tak? Kita kalau boleh, yang membatalkan insya-Allah kita tinggal. Yang makruh cuba untuk tinggalkan. Dengan gosok gigi, dengan bau-bauan kena jaga, kan? Dengan macam mana cara kita hukum bila mana kita sakit dalam bulan Ramadan, belajar satu-satu. Makan masa tak apa, tak ada masalah. Yang penting ada ilmu. Kalau kita buat salah dalam keadaan kita belajar, insya-Allah akan diampunkan. Sebab kita dalam proses belajar. Sebab tu sentiasa belajar. Dan yang terakhir sekali, train diri kita, perbanyakkan ibadat ataupun kebajikan bermula sekarang. Nak sedekah, jangan tunggu Ramadan. Nak banyak baca Quran, jangan tunggu Ramadan. Nak sembahyang sunat banyak, jangan tunggu Ramadan. Tapi kalau nak sembahyang tarawih, kena tunggu Ramadan. Tak boleh kalau tak masuk Ramadan. Nak sembahyang jemaah, berjemaah, jangan tunggu Ramadan. Train diri kita. Train. Aku nak
sedekah hari-hari. Senang, bagi sedekah hari-hari. Tak perlu banyak. Allah Ta'ala nak tengok kepada kualiti. Kualiti di sini, keikhlasan kita. Sehari kita peruntukkan RM1 contoh. Atau kita di rumah kita buat tabung. Kalau contoh kadang-kadang tak sempat nak sedekah, kita masuk dalam tabung. Tabung ni kita akan bagi kepada. Yang penting hari tu dah sedekah. Rugi kalau kita tak sedekah, tuan-tuan. Sikit banyak lain cerita. Kita belanja orang lain, sedekah, alhamdulillah. Kita nak baca Quran, tuan-tuan. Target kita jangan target sekali lah. Jangan target sekali nak khatam dalam Ramadan. Sebab tahun lepas pun dah sekali kena khatam. 2 tahun lepas pun sekali khatam. 3 tahun lepas pun sekali khatam. 10 tahun lepas pun sekali khatam dalam Ramadan. Tambah sikit. Tahun ni aku nak sekali setengah. Contoh, aku nak 2 kali. Senang tuan-tuan nak khatam. Senang nak khatam Quran. Istiqamah dengan jadual kita. Orang yang nak cepat, contohlah kita kata, setiap kali lepas sembahyang ambil 1 juzuk. Sehari dah 5 juzuk. Tengok berapa kali dia boleh khatam dalam Ramadan. Kalau dia buat setiap kali lepas daripada sembahyang, dia buat 1 juzuk. Okeylah contoh, susahlah sebab lepas daripada sembahyang semua terkejar nak pergi kerja. Okey, qada. Bila waktu yang terluang, qada balik. Jangan kita bila mana terlepas tak qada, jangan. Kalau kita jaga kita qada tu, ikut dia punya disiplin, insya-Allah khatam ikut daripada apa yang kita nak. Tapi jangan nak terlalu banyak khatam Quran tanpa memahami. Baca Quran faham. Baca Quran tuan-tuan, kita tengok terjemahan tepi tu, baca tengok. Betul. Sebab tu kita baca, kita tengok tu, kita tengok terjemahan, kita rasa oh macam ni. Kita rasa tengok cerita, teguran, peringatan, motivasi, kita rasa. Nak sembahyang sunat, tering daripada sekarang. Antara yang nak tering sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib sebelum dan selepas daripada sembahyang fardu. Yang muakkad jangan tinggal. Yang ghair muakkad kalau ditambah. Sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud kita biasa-biasakan bertahajud. Biasa-biasakan bertahajud. Duha, kalau duha yang kita biasanya dengan 2 rakaat, tambahlah. Bulan Ramadan tambah. Sebab dalam riwayat mengatakan Nabi ini dia sembahyang 6 rakaat. Ada pendapat daripada ulama sampai 8 rakaat. Okey, dalam bulan Ramadan aku nak sembahyang duha 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Istiqamahkan kepada tersebut. Dan satu hadis yang mana Nabi bagi tahu kepada kita, siapa yang salat 40 hari 40 malam tanpa tertinggalnya takbiratul ihram atau takbiratul ula bersama dengan imam, maka dia akan dapat 2 pelepasan, bara'atan ni. Yang pertama bara'atun minan nifaq, iaitu pelepasan daripada sifat orang yang munafik. Yang kedua bara'atun minan nar, pelepasan daripada api neraka. 40 hari 40 malam tuan-tuan, kita janganlah tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Maksudnya kena berjemaah. Satu. Yang kedua bukan takbiratul ihram, takbiratul ula. Bila bermula dapat fadilat takbiratul ula, imam takbir Allahu akbar sebelum daripada imam baca surah Fatihah. Sebelum imam mulakan bismillah, imam start saja bismillah, habis fadilat takbiratul ula. Itu antara pendapat yang kuat sekali. Pendapat yang lemah sedikit sebelum daripada imam rukuk. Kita ambil pendapat yang kuat. Suatu bila mana imam takbir Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Jangan tunggu imam baca Fatihah. 40 hari 40 malam. Kalau bulan Ramadan 10 hari kita bulan Ramadan 30 hari insya-Allah. Tambah 10 hari lagi insya-Allah. Tapi nak tambah tu susah sebab apa? Lepas Ramadan raya pertama. Raya kedua. Antu raya pertama yang kedua ni confirm susah. Raya pertama yang kedua yang ketiga memang susah. Nak beraya, nak kenduri, habis benda program. Tapi orang yang mana niat dia nak jaga, Allah Ta'ala akan jaga insya-Allah. Itu 6 perkara untuk persiapan diri kita. Mudah-mudahan kita boleh buat sempurna dengan Ramadan. Kalau dapat Ramadan, alhamdulillah. Tak dapat Ramadan pun alhamdulillah. Allah Ta'ala matikan kita awal. Mudah-mudahan mati kita ini tak menyebabkan kita ini bertambah dosa. Maksud cukup dengan setakat tu dosa kita dan mati kita ni ada manfaatnya. Maksudnya kita dapat Allah Ta'ala ni banyak pahala mudah-mudahan. Kalau sekiranya kita panjang umur bulan Ramadan, ambil sekadar yang termampu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa berdoa
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampailah kami dalam Ramadan. Mudah-mudahan itu antara doa yang Allah Taala makbulkan. Dan panjang umur kita jumpa dalam Ramadan, kita jumpa dengan Ramadan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.